Friends, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan terkini yang menggempakan apabila Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki membuat kenyataan berkaitan dengan skandal yang melibatkan Wan Bestarinet. Antara turut terkait adalah bekas Perdana Menteri, Ketua ataupun Pengerusi Perikatan Nasional, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Jadi apakah yang dikatakan oleh Azam Baki berkaitan dengan isu ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan. Dan yang keduanya, sahabat semua, akhirnya seorang pemimpin daripada Bersatu mengakui bahawa Bersatu mempunyai kem-kem ataupun puak-puak sendiri. Itu dia. Jadi mari kita lihat untuk perkara yang pertama. Azam jamin pantau kes Wan Bestarinet. Itu antara kenyataan panas daripada Ketua Pesuruhjaya ISPRM, iaitu Azam Baki, yang mana beliau menyuarakan komitmen untuk memantau secara rapat siasatan ke atas Wan Bestarinet yang sedang berjalan. Bercakap dengan media di Putrajaya hari ini, Azam menggesa semua pihak agar bersabar dan memberi masa kepada pegawai untuk melengkapkan siasatan secara terperinci. Katanya, saya tangguhkan dahulu pengumuman apa yang patut. Nanti tunggu sehingga pegawai saya selesai menjalankan siasatan. Saya juga katanya sentiasa memantau siasatan ini dari masa ke semasa. Jadi buat masa ini, tak payah tanya orang lain. Tanya saya sahaja tentang perkembangan kes itu. Katanya seperti dipetik Cosmo. Sementara itu, Azam berkata, pihak ISPRM memantau secara rapat lapangan terbang di seluruh negara untuk kemungkinan berlakunya kegiatan quantum setting melibatkan cubaan masuk warga asing secara salah di Malaysia. Jadi katanya lagi, kami sentiasa memantau semua lapangan terbang yang menjadi pintu masuk untuk warga asing ke negara. Bagaimanapun, KLIA adalah pintu masuk utama, jadi kita tumpu usaha di sana. Katanya seperti dipetik News Red Times. Jadi itu antara perkembangan berkaitan dengan skandal Wan Bestarinet, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang menarik untuk kita kongsikan, pengakuan sendiri daripada seorang pemimpin Parti Bersatu. Kalau sebelum ini mereka menafikan bahawa wujudnya kem-kem puak-puak di dalam Parti Bersatu ini. Namun melalui pendedahan yang mengejutkan ini, nyata bahawa semua yang dikatakan penafian yang mereka lakukan semua itu hanyalah semata-mata untuk menutupi puak-puak kaum-kaum kem-kem yang ada di dalam Parti Bersatu. Jadi katanya seakan-akan memberikan cuba untuk menutupi kelemahan dan juga keadaan huru-hara yang ada dalam Parti Bersatu ini. Bersatu tak berpecah walaupun wujud kem dalam pemilihan, kata Saifuddin. Bukan Saifuddin Nasution kalau saya tidak silap, Saifuddin Abdullah, iaitu pengerusi Bersatu Pahang, menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa pemilihan parti itu bakal mencetuskan perpecahan dan mewujudkan kem dalam kalangan calon yang bertanding. Dia menegaskan siri jelajah solidariti Bersatu yang sedang berlangsung ketika ini berjalan dalam usaha mesra dan akrab, selain merapatkan lagi hubungan antara pucuk pimpinan serta ahli akar umbi. Katanya, saya sendiri mengikuti hampir semua siri jelajah solidariti Bersatu, yang mana kita membawa bersama semua calon yang bertanding untuk pemilihan kali ini. Boleh dikatakan semua calon hadir tanpa mengira tim ataupun kem mana. Itu dalam pemerhatian. Jauh di lubuk hati, mereka mahukan jawatan dan sebagainya. Walau begitu, dia turut menafikan, katanya, jika ada tim atau kem sekalipun, ia tidaklah sampai mencipta perpecahan kerana pemilihan parti adalah proses biasa dalam demokrasi. Adakah proses biasa untuk menegaskan jawatan presiden, timbalan, naib-naib presiden itu tidak boleh dipertandingkan. Kalau ada yang bertanding, pengerusinya, presidennya mengatakan kecewa kerana ada yang bertanding. Adakah ini yang cuba disampaikan demokrasi oleh pemimpin daripada Bersatu ini? Saifuddin berkata sejak pilihan raya umum yang ke-15, Bersatu tidak mempunyai satu program besar yang boleh mengumpul semua parti, semua ahli, terutama yang ahli akar umbi. Jadi dengan adanya jelajah seperti ini, katanya, kita dapat berkumpul bersama dan melihat kehadapan khususnya dalam membuat persiapan berdepan pilihan raya umum yang akan datang. Tambahnya,
Program itu turut dihadiri calon timbalan Presiden Bersatu yang menang tanpa bertanding, Hamzah Zainuddin, calon Presiden, Ronald Kiandi, Ahmad Fazal Azumu, Muhammad Rajidin dan Razali Idris. Jadi macam mana tidak menang tanpa bertanding kalau tidak dipertandingkan? Apalah. Jadi seorang lagi calon Presiden, Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah, yang juga timbalan pengurusi Bersatu selama tidak hadir pada program berkenaan. Jadi sebelum ini seorang penganalisis politik dilaporkan berkata, pemilihan Bersatu yang sedang berlangsung ketika ini bakal memburukkan lagi perpecahan dalaman parti yang baru berusia 8 tahun itu. Ini kerana Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sudah mengemukakan pelan kompromi bagi jawatan naib presiden, namun tindakan mengejut Razali dan Muhammad Rafiq menawarkan diri untuk bertanding bagi jawatan berkenan dilihat seperti melanggar cadangan dibuat bekas Perdana Menteri itu, Muhyiddin Yassin. Wow, dia sudah cadang siapa yang ngisi jawatan itu dan sebagainya. Tidakkah ini boleh dianggap sebagai kuku besi? Walaupun pemimpin daripada Bersatu ini mengatakan adanya demokrasi, bagi kita tidak, sahabat semua. Sudah ditentukan jawatan-jawatan itu. Jadi bagaimanapun Saifuddin memaklumkan soal berkaitan pencalonan bagi jawatan dipertimbangkan adalah tidak menyalahi peruntukan ditetapkan jawatan kuasa pemilihan selagi individu itu layak untuk bertanding. Jadi kita sudah dapat kembali momentum sejak siri jelajah Seledati katanya yang dimulakan dan ramai oleh Karumi juga mahu program seperti ini lebih banyak diadakan. Jadi kita tengoklah apa yang boleh kita buat untuk mengekalkan momentum ini, katanya juga ahli parlimen Indra Mahkota. Ini Indra Mahkota sebenarnya ya antara satu pengkhianat ya sebelum ini masuk ke Bersatu. Dia juga memberitahu proses pemilihan Bersatu kali ini adalah sebagian daripada pelan kejuruteraan semula parti dan ia akan berjalan sehingga PRU16. Katanya perkara itu sudah dijelaskan Muhyiddin dan buku khas berkaitan pelan berkenaan bertajuk Idealism Perjuangan Bersatu yang dilancarkan Julai lalu memberi penerangan lengkap mengenai pelan terbabit. Sebenarnya Bersatu ni semakin tenggelam lah ya. Kalau mereka mengatakan mereka kian bangkit, ya mungkin di setengah negeri, tapi kalau di Sabah Bersatu sudah ditolak kau-kau oleh rakyat Sabah, oleh rakyat Borneo, ya, karena mereka inilah yang menyebabkan hutang kita bertambah, ekonomi kita teruk, ya, mereka tidak dapat pulihkan ketika menjadi kerajaan. Dan hari ini kerajaan bertungkus lumus untuk memulihkan ekonomi kita. Buktinya dengan pelaburan yang begitu hebat, nilai ringgit yang semakin mengukuh, apalagi pengangguran yang semakin pulih, ya, kenaikan gaji, banyak bantuan diberikan. Ya, ini adalah kerajaan yang sebenarnya dimahukan oleh rakyat hari ini ketimbang ya dengan kerajaan sebelum itu, yaitu kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Ini pandangan saya, bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.